need Allah with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. Salam Ustaz. Kita datang daripada Nabi Adam, tetapi kenapa manusia berbeza, ada hitam dan putih dan ada pelbagai penyakit genetik berbeza di antara manusia? Jika ini merupakan proses adaptasi manusia terhadap alam ini, maka teori evolusi adalah benar, bukan pencerahan. Ini kena jawab ni ya. Soalannya, kita datang dari Nabi Adam. Ini dia punya mukadimah. Kita datang dari Nabi Adam. Ya, ini betul. Tetapi kenapa manusia berbeza? Kenapa manusia berbeza? Satu, untuk jawab yang ni, untuk jawab kenapa manusia berbeza, dia merujuk kepada sini juga bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kewujud perbezaan sifir, satu sifir sepatutnya dia tidak berbeza. Satu campur satu confirm dua, takkan jadi tiga. 10 campur 10 confirm jadi 20. Sepatutnya bila makpok dia lagu tu, maka anak dia pasti lagu tu, sifir yang sama. Perbezaan natijah yang berlaku menunjukkan bahawa dia bukan sebab dan musabab pada sesuatu tu berlaku. Maksudnya kalau kita guna bahasa sifir tadi, dua ni bukan sebab tambahan satu dengan satu, dia bukan. Dua ni secara asbab ni datang daripada satu tambah satu saja. Dia bukan yang dua ni lahir daripada satu tambah satu. Sebab satu pen tambah satu pen, dia tidak akan jadi dua pen. Dia tidak akan jadi dua. Dia tidak akan jadi apa nama, dia tidak akan jadi dia tidak akan, macam mana kita nak kata, dia tidak akan bergabung. Dia cuma direkatkan jadi dua, tu je. Sama dengan benda ni. Andai kata kita kata satu benda secara adatnya, satu benda dicampur dengan satu benda yang ni, dia akan jadi satu benda. Contoh macam warna, oren tak merah campur merah campur putih jadi. Kalau putih campur oren, tak kira. Itu sifir. Itu sifir. Sepatutnya daripada yang ni campur yang ni, dia mesti dapat yang tu. Dia mesti dapat yang tu. Itu sifir. Secara adatnya Allah Ta'ala letak lagu tu. Tapi bila seorang ibu dengan seorang bapa, anaknya 12, setiap anak tu berbeza. Atau satu mari ada yang sakit, ada yang tidak dan sebagainya. Maksudnya dia bukan daripada sifir yang sama. Dia bukan hasil daripada kiraan sifir. Dia hasil daripada wujudnya Tuhan yang menciptakan. Daripada itulah. Tu jawapan kenapa manusia berbeza. Ada hitam dan ada putih dan ada berbagai penyakit genetik berbeza di antara manusia. Ni syukurlah, ni antum yang ajarlah. Penyakit genetik dan sebagainya. Jika ini merupakan proses adaptasi manusia terhadap alam sekeliling, maka teori revolusi adalah benar. Ini salah. Ini susunan logik yang dalam ilmu pemikiran disebut sebagai mughalaqah. Dalam ilmu logik disebut sebagai satu faktor mughalaqah. Satu benda yang nampak macam betul tapi sebenarnya palsu. Dia rasa yang macam betul. Kita nampak, kita boleh menerimanya, tapi bila kita kaji betul-betul, salah. Jika ini merupakan proses adaptasi manusia terhadap alam sekeliling, maka teori revolusi adalah benar. Kalau perubahan genetik itu merupakan satu benda yang benar berlaku, perubahan berlaku sebab genetik yang berbeza, maka teori revolusi adalah benar. Jawapan balas pada benda ni, teori evolusi Darwinnya kan, dia mencadangkan kenapa kita sekarang tidak ada bulu macam baut dan sebagainya, sebab tidak ada sebarang penggunaan. Contohnya, tidak ada sebarang penggunaan. Kalau mengikut teori yang sama untuk orang lelaki, maaf orang perempuan, untuk orang lelaki, buah dada kita tak sepatutnya ada. Sebab tak ada sebarang penggunaan bagi lelaki-lelaki. Maaf lah sebut ni, Putin tetek kita tak ada lelaki. Sebab tidak ada sebarang penggunaan berbanding orang perempuan. Sebab teori evolusi mencadangkan sebab perubahan berlaku, sebab kita mengadaptasi daripada alam, maka setiap apa yang kita tidak perlu, maka dia hilang ditelan zaman. Hasil daripada percambahan, hasil daripada pergaulan, hasil daripada hubungan kelamin dan sebagainya di antara satu jenis dengan lain, sampai melahirkan jenis-jenis yang baru daripada beruk kepada manusia. Dan apa yang ada di beruk tidak ada pada manusia, sebab dalam satu tempoh masa yang panjang itu, setiap benda yang tidak diperlukan oleh kita sekarang dia gugur di telan zaman. Dengan hujah yang sama, sepatutnya tak ada benda tu.
Putin dada bagi orang lelaki tak ada. Sebab tak ada penggunaan. Kiah Miri lah. Benda-benda apa pun. Maka kalau dia sepatutnya, kalau setiap kaedah dia mesti dipanggil itiraz dalam pemikiran, dalam jalur pemikiran yang sihat. Setiap kaedah, setiap formula dia mesti tepat macam mana yang dikatakan. Maksudnya dia tidak sepatutnya ada sesuatu yang keluar daripada kaedah. Dia sepatutnya tidak ada satu benda yang keluar daripada kaedah. Bila mana wujud sesuatu yang keluar daripada kaedah, maka kemungkinan yang lain juga terkeluar daripada kaedah sangat besar. Bila kita katakan teori evolusi gagal untuk membuktikan kenapa putin dada bagi orang lelaki itu masih ada tanpa sebarang penggunaan, maka teori itu secara automatik tergugur. Sebab dia sekadar teori yang tanpa ada wujud keimaman dan sebagainya lah. Dan kita selama 1000 tahun tidak berlaku sebarang perubahan. Kita masih lagi manusia yang sama dengan 1000 tahun dulu. Manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW contohnya masih lagi sama bentuk dan sebagainya, tanpa ada sebarang perubahan. Kita tak timbul sisik, kita tak timbul mata, kita tak boleh tengok laser, macam-macam lah dan sebagainya. Evolusi itu tidak berlaku dengan satu tempoh masa yang cukup lama. Jadi kalau masalah genetik itu merupakan hujah kenapa betulnya teori evolusi itu berlaku. Maksudnya kalau kita batalkan permasalahan genetik yang kita cuba bawa saat ni, sifir tu bukan, natijah tu bukan berlaku sebab sifir. Natijah tu berlaku sebab ada pencampur tangan daripada benda lain, daripada satu kuasa yang lain, yang cuma diletakkan dalam sifir tu saja. Jawapan tu cuma diletakkan dalam sifir, bukan hasil daripada pencampuran sifir. Kalau kita berjaya buktikan yang tu, maka gugur dakwaan kebenaran teori evolusi. Wallahu a'lam.